Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Zaidi bin Zulkifli. Pada hari ini, saya ingin berbincangkan tentang topik tentang sosialisme terhadap ekonomi, politik dan agama Islam. Sosialisme merupakan ideologi digunakan untuk melawan sistem kapitalis yang sering menindas kaum pekerja, buruh dan mengaut keuntungan secara tidak adil. Sosialisme menekankan hak kesamarataan dan keadilan dalam peragihan keuntungan ekonomi sesebuah negara. Hingga ke hari ini, banyak negara yang menggunakan asas konsep sosialisme ini dalam pemerintahan mereka demi kesejahteraan dan kebajikan rakyat mereka. Konsep fahaman sosialisme. Antara konsep fahaman sosialisme adalah penghapusan pemilikan harta persendirian dalam perniagaan, pemilik pengeluaran haruslah dari pihak awam, untuk bebas dari sistem yang hanya mementingkan keuntungan semata-mata, menyelaras semua kegiatan ekonomi, membataskan hak pemilik ke atas alat pengeluarannya. Sejarah dan pengasas sosialisme. Pada abad ke-19, negara-negara Eropah telah mengalami revolusi perindustrian. Tahap pengeluaran dan produktiviti telah berganda dari sebelum ini. Namun begitu, kebanyakan pekerja buruh telah ditindas oleh pihak kapitalisme yang menguasai perusahaan pada waktu itu. Mereka dibayar dengan upah yang rendah tetapi dipaksa bekerja sehingga lebih masa. Hal ini sangat berbeza dengan falsafah yang dibawa oleh Robert Owen. Beliau menyatakan setiap para pekerja berhak menikmati segala keuntungan yang diperolehi oleh masyarakat. Idea beliau ini dikatakan sebagai pencetus kepada ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme dipopularkan oleh seorang ahli falsafah Jerman iaitu Karl Marx dan sahabatnya Friedrich Engels. Karl Marx dan Friedrich Engels tidak memulakan kehidupan politik mereka sebagai sosialis tetapi sebagai demokrat revolusioner di bawah pengaruh pandangan ahli falsafah Jerman iaitu George Hegel. Falsafah Hegel adalah suatu tafsiran perubahan sejarah yang telah berlaku di Eropah pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, yang mana hubungan sosial feudal menjadi terbalik di bawah kesan Revolusi Perancis iaitu pada tahun 1789 hingga tahun 1793. Perubahan sosial ini bersama-sama dengan kemajuan pesat dalam sains semula jadi, sedikit sebanyak memberi tamparan yang hebat kepada cara pemikiran metafizik yang lama, iaitu ia menganggap semua perkara yang diasingkan daripada satu sama lain dan tidak mempunyai kaitan sesama sendiri. Hegel telah menyatakan bahawa kuasa kerajaan pemerintah berada pada tahap yang lebih tinggi daripada masyarakat dan menjadi penentu dalam sistem pemerintahannya. Marx telah mengambil pandangan yang berlawanan iaitu bahawa masyarakat sivil adalah tunjang dalam pembangunan dan pemerintahan negara. Marx telah mengkaji tentang hubungan antara asas pembangunan negara dan sifat hubungan sosial secara mendalam dan memberi kesimpulan di mana harta persendirian akan memainkan peranan dan memberikan kesan yang pasti berkaitan dengan sistem politik dan akan mempengaruhinya. Walaupun dia masih melihat kepemilikan sumber daya produktif secara pribadi sah terutama dari segi undang-undang, garis panduannya dalam menjelaskan institusi politik sudah bersifat materialis. Marx kemudiannya mengemukakan idenya sendiri berkenaan sistem demokrasi iaitu menjadikan rakyat sebagai penentu dan kepentingan rakyat untuk membentuk undang-undang asas. Marx tidak menafikan pandangan ahli falsafah Saint-Simon iaitu ahli sosialis utopis dan gagasannya tentang masyarakat masa depan di mana pemerintahan rakyat akan menentukan kepada pentadbiran, perniagaan dan perkhidmatan. Oleh itu, keinginan Marx adalah untuk melihat demokrasi sebagai realiti sebenar dan bukannya sebagai angan-angan. Lantaran itu, memperkasihkan kedaulatan rakyat perlu dibuat oleh Karl Marx untuk mendapatkan sistem sosial di mana perkara ini boleh dicapai, sekaligus membawa dia satu lagi langkah ke arah sosialisme. Marx telah melihat proletariat iaitu golongan pekerja tanpa gaji dan harta sebagai kekuatan sosial yang meletakkan keseluruhan teori revolusi untuk digunakan secara nyata dan menterjemahkan di dalam kehidupan.
Sebagai falsafah, temukan senjata materialnya di proletariat dan proletariat akan menemukan senjata spiritualnya di dalam falsafah. Idea Marx adalah tentang peranan kelas proletar dalam sejarah dunia sebagai pemusnah kepada masyarakat kapitalis dan menubuhkan masyarakat sosialis baru yang akan menandakan titik perubahan transformasi sosialisme utopis kepada sosialisme saintifik. Sejak dari itu, perkembangan konsepsi sejarah materialis Marx sejajar dengan perumusan sosialisme saintifik dengan teori revolusi proletar. Ciri-ciri ideologi sosialisme. Antara ciri-ciri ideologi sosialisme adalah komitmennya untuk mewujudkan masyarakat egaliter, iaitu masyarakat yang seimbang dan sama rata. Yang kedua, kepercayaan terhadap kemungkinan untuk membina sistem egaliter alternatif berdasarkan nilai solidariti dan kerjasama. Yang ketiga adalah hubungan harta benda yang memerlukan pemilikan secara kolektif atau secara bersama. Pecahan bahagian fahaman sosialisme. Terdapat dua fahaman di bawah Marxism, iaitu Orthodox Marxism dan Revisionist Marxism. Orthodox Marxism yang diasaskan selepas kematian Karl Marx merupakan kesinambungan daripada Classical Marxism. Antara contoh tersebut ialah Marxism-Leninism dan Maoism. Bagi Revisionist Marxism pula, ia merupakan fahaman yang banyak merubah Classical Marxism. Sosial demokrasi merupakan salah satu contoh daripada revisionis Marxism yang mana sosialis demokrasi ini mempunyai sedikit sebanyak ciri-ciri kapitalis. Ortodoks. Antara ciri-ciri yang paling utama dari Marxism ortodoks ini adalah materialisme sejarah dan perjuangan kelas, yang kemudiannya digabungkan untuk menghasilkan kesimpulan sejarah yang akan digunakan untuk pembangunan ekonomi dan menyelesaikan konflik kelas yang terjadi. Marxism ortodoks diketuai oleh Karl Kautsky setelah kematian Engels pada tahun 1895. Seiringan dengan namanya, Marxism ortodoks berpegang teguh kepada teori Marxism yang berasal dan menolak perubahan, dengan tujuan utama adalah untuk menghapuskan sistem kapitalis selamanya. Kautsky menolak kerjasama dengan persatuan bukan sosialis kerajaan untuk pembaharuan sistem sosial. Keadaan ini telah melemahkan sokongan Marxism ortodoks dalam kalangan masyarakat. Perjuangan ini bergantung kepada sokongan yang diberikan oleh kaum proletar. Namun begitu, penyokong Kautsky telah menyebabkan kekalahan mereka sendiri dengan memperkenalkan program yang tidak mengutamakan kaum proletariat. Oleh kerana kaum proletariat sangat memerlukan tentang pelaksanaan undang-undang tentang waktu bekerja yang maksimum, penetapan gaji minimum, keselamatan ketika bekerja dan insurans kesihatan, para pekerja telah meninggalkan Marxism ortodoks dan memilih parti politik yang lebih praktikal yang boleh memperjuangkan hak mereka. Revisionism Marxis. Teori Marxian mempunyai ciri khas kerana ia dikatakan secara umum penggunaan teori ini digunakan tidak mengira zaman dan melalui banyak variasi dan perubahan yang bertujuan untuk mengekalkan matlamat asal. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan tidak adanya revolusi dan perlunya ada strategi baru dan sesuai mengikut zaman. Revisionis berpendapat sosialisme harus dicapai dengan cara pilihan raya dan melalui cara yang sederhana dan bukannya kekerasan. Strategi baru ini dikenali sebagai sosialisme evolusi. Edward Bernstein adalah pengasas kepada teori revisionis sosialis. Bernstein mula memikirkan suatu cara paradigma sosialisme baru yang lebih sederhana setelah dia mendapati bahawa beberapa pandangan Marxis tidak sesuai dengan perkembangan sejarah. Ciri-ciri yang paling ketara dari doktrin revisionis adalah bahawa ia membawa kembali sosialisme pada asalnya, iaitu sebagai motivasi kemanusiaan. Bernstein mendapati Karl Marx telah salah menilai tentang perkembangan kapitalisme. Bernstein menunjukkan bahawa kelas kapitalis semakin berkembang berbanding pengunduran. Jutaan orang memasuki dan menjadi kelas kapitalis dengan membeli saham dan disebabkan itu pemerintah semakin prihatin kepada tuntutan dari Persatuan Buruh Terancang dan ahli pembaharu sosial yang lain. Kekayaan juga diagikan secara sama rata di dalam masyarakat.
dan kehidupan proletar malah bertambah baik dari sebelum ini. Para revisionis berpendapat bahawa sistem kapitalis telah melalui perubahan, berkembang dan menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Ia menjadi kurang eksploitatif dan lebih adil kepada pekerja dalam pemberian upah. Oleh kerana Marx dianggap tidak menjagakan perubahan ini, Bernstein berpendapat wajar bagi sosialisme untuk mengubah strateginya dari sebelum ini. Bernstein menyimpulkan bahawa menggunakan penerapan evolusi adalah cara yang lebih baik untuk mencapai sosialisme daripada menggunakan sosialisme secara revolusi. Bernstein dan pengikutnya meninggalkan teori dogmatis dan menyokong dasar pragmatik dan terancang untuk mencapai sosialisme secara aman dan perlahan dengan cara memenangi pilihan raya melalui persatuan parti politik. Penyelesaian ini mencetuskan gerakan politik yang sangat berjaya dan mengasaskan kepada pergerakan sosialis demokratik yang moden. Matlamat falsafah sosialisme. Antara matlamat falsafah sosialisme adalah menyumbang sebanyak mungkin kepada ekonomi, mewujudkan masyarakat tidak berkelas, menjadikan sektor ekonomi sebagai alat kesejahteraan bersama, menggantikan persaingan antara kelas kepada kerjasama, keuntungan yang dihasilkan diagihkan kembali, penghapusan kepada pengangguran dan memperluaskan berbagai hak kebebasan individu. Selain itu, matlamat lain adalah penggantian oligarki ekonomi dengan sistem demokrasi, persamaan peluang kepada semua jenis masyarakat, jaminan keselamatan ekonomi untuk semua, pengurangan jurang pendapatan antara masyarakat dan penghapusan pembaziran sumber negara. Kritikan yang diterima terhadap fahaman sosialisme. Menurut Dr. Muhammad Faisal, matlamat kehidupan mereka yang berfahaman sosialisme adalah bersifat materialistik, iaitu untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan hidup yang hanya terbatas di dunia ini sahaja. Manakala matlamat hidup seorang Muslim pula ialah beriman kepada Allah dan mencari keredaannya yang membolehkannya untuk masuk ke syurga Allah. Dia juga berusaha untuk memastikan Islam dapat ditegakkan dalam dirinya, keluarganya, masyarakat dan negaranya. Muslim yang tidak mempunyai matlamat diri dan hala tuju ini bagaikan tiada kompas dalam kehidupannya. Selain itu, terdapat doktrin yang kompleks dalam Marxism dan Islam yang boleh diterapkan atau digunapakai pada suatu situasi sejarah pada garis masa yang berbeza dengan berbagai cara. Namun, tidak dapat dinafikan bahawa kedua fahaman ini tidak bersetuju dengan sesama sendiri berkenaan isu asas tertentu. Contohnya, Marxism menentang pemilikan harta peribadi, tetapi di dalam Al-Quran jelas tidak menghalang harta pemilikan peribadi. Selain itu, asas kedua falsafah juga berbeza di mana satu ialah estetik, manakala satu berkonsepkan estetik. Banyak bukti sejarah menunjukkan kesukaran dalam menggabungkan Marxism dan Islam. Seorang tokoh barat yang terpengaruh dengan falsafah sosialisme. Vladimir Ilyich Ulyanov atau lebih dikenali sebagai Lenin merupakan pencetus revolusi Rusia, ahli politik dan pemikir politik. Lenin telah menguasai pemerintahan Soviet Rusia dari tahun 1917 hingga tahun 1924 dan Kesatuan Soviet dari tahun 1922 hingga 1924. Lenin mempunyai pandangan yang berbeza dari ahli sosialis yang lain. Kebanyakan ahli sosialis yang lain berpendapat bahawa sosialisme boleh dicapai melalui demokrasi atau parlimen. Bagi Lenin pula, sosialisme hanya boleh dicapai melalui revolusi untuk menggantikan sistem kapitalis atau feodalis. Menurut Lenin juga, Marx dan Engels telah menjelaskan keperluan untuk menghancurkan pemerintahan yang dimonopoli oleh kaum bourgeoisie sepenuhnya oleh kaum proletariat. Oleh itu, Lenin berusaha untuk membawa doktrin Marxisme yang sebenar ke dalam sistem pemerintahannya. Karl Marx pada awalnya percaya bahawa sosialisme hanya dapat dicapai melalui revolusi yang radikal. Namun, dia kemudiannya mengubah pandangan dan berharap sosialisme dapat dikembangkan secara rasmi dan tanpa paksaan dalam masyarakat liberal tertentu.
Bagi Lenin pula, beliau tetap dengan pegangannya bahawa kekerasan diperlukan jika mahu sosialisme menggantikan masyarakat sistem kapitalis atau feudalistik. Marx percaya bahawa revolusi yang akan berlaku ketika para pekerja telah mempunyai kesedaran yang mereka telah dieksploitasi oleh majikan mereka. Oleh itu, Marx berharap kaum proletar akan membentuk suatu kuasa politik yang bersatu dan revolusi kaum proletar akhirnya akan terjadi secara automatik. Revolusi ini akan mengakhiri kekuasaan negara bourgeoisie dan memperkasakan kuasa dan hak pekerja. Namun begitu, Lenin tidak sependapat dengan Marx dalam hal ini. Beliau berpendapat bahawa proletariat tidak akan mempunyai kesedaran tentang hak kelas tanpa melibatkan campur tangan kumpulan revolusi. Lenin percaya bahawa kumpulan-kumpulan yang berbeza diperlukan untuk memerlukan revolusi. Sebagai seorang pakar strategik politik yang mahir, Lenin membayangkan barisan pejuang proletariat itu sendiri sebagai suatu kelompok yang kecil, berdisiplin dan berdedikasi tinggi. Ia akan menjadikan kumpulan revolusioner utama yang akan menggulingkan pemerintah dan menubuhkan negara sosialis sebelum proletariat yang lain mempunyai kesedaran tentang hak kelas sepenuhnya. Perjuangan proletariat ini akan mencetuskan revolusi lebih awal dari dibayangkan oleh Karl Marx. Dalam hal ini, sosialisme akan diterapkan oleh masyarakat minoriti terlebih dahulu sebelum diterapkan kepada golongan elit yang memerintah. Oleh itu, sistem kediktatoran terhadap proletariat akan menjadi lama kerana jumlah peratusan penduduk yang begitu besar yang perlu diubah untuk menjadi proletariat sosialis sebelum masyarakat adil sepenuhnya dapat dicapai. Kesafahaman sosialisme terhadap peradaban manusia. Yang pertama, rancangan revolusi Lenin, dan yang keduanya, sosialisme menjadi dasar ideologi rasmi negara Yugoslavia. Rancangan revolusi Lenin. Di dalam buku Variation of the Welfare State, hasil penulis Franz Xaver Kaufmann ada menceritakan tentang serba sedikit sejarah sosialisme di Rusia. Pada awal tahun 1899, Lenin dalam bukunya The Development of Capitalism in Russia telah berpendapat bahawa kapitalisme berkembang sepenuhnya di Rusia. Oleh itu, revolusi proletar boleh terjadi tanpa melibatkan revolusi bourgeoisie sebelumnya. Rancangan revolusi Lenin bermula dari anggapan bahawa penggunaan kuasa pentadbiran di satu negara akan meningkatkan peluang revolusi dunia. Ia akan memihak kepada kelas pekerja seperti yang diharapkan. Sebelum terjadinya revolusi Oktober, dia menetapkan matlamat dirinya untuk menentukan konsep untuk masa depan Rusia berdasarkan analisis teori Marxisme yang ada. Pada tahun 1917, Lenin telah menulis sebuah karangan terprogram yang bertajuk The State and Revolution yang menggunakan politik sebagai revolusi ekonomi dan merangka semula teori untuk mengubah masyarakat komunis dan menggunakan tulisan Marx dan Engels sebagai rujukan. Menurut Lenin, tugas kelas pekerja adalah yang pertama, menguasai pemerintahan di negara ini melalui jalan revolusi dan kemudiannya mewujudkan sosialisme sebagai kepemilikan bersama terhadap alat-alat produksi. Mengikut prinsip pengedaran, hasil diberikan sama rata iaitu melihat kepada kemampuannya dan sumbangannya kepada sesuatu. Sistem negara yang menggunakan aturan paksaan akan lemah setelah perkembangan sosialisme ketika para pekerja menjadi terbiasa dengan pekerjaan mereka yang dilakukan secara sukarela. Pekerjaan bukan lagi dianggap sebagai mata pelajaran tetapi sebagai sebahagian dari kehidupan seorang pekerja. Ini akan memulakan peralihan dari sistem komunis kepada sistem sosialis. Yang kedua, sosialisme menjadi dasar ideologi negara Yugoslavia. Dalam sejarah Yugoslavia pula, sosialisme muncul dalam kalangan masyarakat dengan beberapa cara tertentu. Menurut Sharansky dalam bukunya Theory and Practice in Yugoslav Socialism. Yang pertama, ia muncul sebagai matlamat suatu organisasi gerakan partisan semasa pasca peperangan. Cara kedua pula adalah pada tarikh tanggal 21 November tahun 1944 di mana Anti-Fascist Front mengumumkan penghapusan pengkhianat dan sekutunya dan menghapuskan monopoli harta benda.
Sosialisme dianggap sebagai ideologi yang menjanjikan pengagihan semula kekayaan kepada orang miskin. Cara ketiga pula ialah dari tahun 1445 hingga tahun 1946. Sosialisme menjadi dasar ideologi rasmi negara, di mana mereka yang mencabuli hak masyarakat boleh dikenakan hukuman. Semasa peperangan dan pembinaan semula negara selepas peperangan, sosialisme dan revolusi membawa makna yang paling bersesuaian dengan rakyat Yugoslavia pada masa itu, iaitu membebaskan negara dari cekaman Nazi, Itali dan Bulgaria yang menjajah mereka dan kemudiannya membanggakan semula aset dan perkhidmatan negara dan meningkatkan peluang hidup seseorang dalam keadaan tertentu. Rakyat Yugoslavia cenderung menggambarkan sosialisme sebagai peningkatan dari segi taraf hidup yang lebih tinggi. Ideologi ini secara tidak langsung menanamkan semangat bahawa kemajuan adalah produk terpenting kita. Beberapa perkara telah menyebabkan wujudnya mentaliti ini. Pertama, sebelum Perang Dunia Kedua, rakyat Yugoslavia adalah petani yang perspektifnya kehidupan mereka bermula di kampung dan berakhir di kampung juga. Kedua adalah pengalaman pada masa peperangan yang menyebabkan kehancuran dan harapan yang diberikan oleh gerakan partisan kepada rakyat. Ketiga, ketika mana pembinaan semula negara selepas peperangan, muncul keinginan yang tinggi dalam membangunkan masyarakat dan negara. Ringkasnya, apa yang difahami oleh generasi pertengahan adalah penjarahan meninggalkan kampung halaman, membangunkan dan mengembangkan industri pada tempat lain adalah sebagai penerangan ideologi rasmi sosialisme. Untuk kesimpulan, tajuk saya ini adalah tujuan ideologi sosialisme memperjuangkan hak-hak mereka yang ditindas. Sebagai contohnya, hak pekerja buruh yang sering diremehkan oleh pemilik modal atau kaum kapitalis semasa revolusi perindustrian di Eropah pada abad ke-18. Ini juga amat bertentangan dengan agama Islam yang melarang untuk mengambil hak orang lain secara menipu atau memeras mereka, seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-29. Oleh itu, tercetusnya ideologi sosialisme yang mana ciri utamanya adalah untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas dan hak sama rata antara semua kelas masyarakat. Konsep sosialisme bukan sahaja digunakan dalam ekonomi, tetapi boleh juga digunakan dalam sistem politik seperti demokrasi sosial yang mana rakyat juga mempunyai hak dalam pentadbiran negara. Namun begitu, sosialisme dan agama Islam mempunyai suatu perbezaan yang sangat ketara, iaitu Islam tidak melarang umatnya untuk mengumpul harta persendirian. Namun harta yang dikumpul haruslah tidak terlalu berlebihan dan perlu mengagihkan kepada golongan yang memerlukan seperti sedekah dan zakat. Ini dinyatakan dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 71 yang mana mereka yang mempunyai rezeki berlebihan haruslah berkongsi kepada mereka yang fakir dan miskin. Berbeza dengan sosialisme yang menghapuskan pemilikan harta persendirian dan hanya kerajaan sahaja yang berhak untuk mengagihkan sumber ekonomi negara kepada rakyat.